Saya perhatikan keadaan sekitar. Terasa agak sepi sekali. Sekali-sekala terdengar suara nyanyian riang mendakap pohon langsat yang ditingkas suara kicau burung. Matahari terus menyimbah sinarnya ke setiap dedaun, reranting dan permukaan bumi yang terhampar. Dan di bawah kepak matahari yang kian keras itu, serentak Datuk dan Pak Habib menarik nafas panjang. Kemudian mereka saling berpandangan. Kerana kejadian ini dalam kawasan saya, biar saya selesaikan. Kalau tak langsai barulah sahabat datang membantu. Kalau itu yang dihajati, silakan. Datuk bersuara sambil senyum. Saya pergi, kata Pak Habib. Saya doakan berjaya, sahut Datuk. Dengan tenang dan bersahaja, Pak Habib memulakan langkah menuju ke pintu surau yang tertutup rapat. Dengan tidak semena-mena, Pak Habib berpatah balik mendapatkan Datuk. Hati saya segera berdebar. Kenapa? Terhambur pertanyaan dari kelopak bibir Datuk. Hati terasa berdebar semacam, tak mengapa, teruskan. Saya ada. Datuk menyimbah semangat untuk Pak Habib dan Pak Habib berpatah balik menuju ke arah pintu surau yang tertutup rapat. Memang beralasan, Pak Habib merasai kurang enak atau terasa ada sesuatu yang ganjil. Biasanya pintu surau terbuka bagi sesiapa yang datang untuk membaca Al-Quran atau membaca kitab. Melakukan apa saja kegiatan yang ada hubung kaitnya dengan agama. Buat beberapa ketika, Pak Habib berdiri kaku di depan pintu surau. Sebahagian daripada bangunan surau itu dibina dari simen. Manakala sebahagian lagi dari papan. Pak Habib keberatan untuk mengetuk daun pintu surau. Malah dia tidak terfikir langsung untuk memberikan salam. Fikirannya bercelaru sekali pada saat itu. Sungguh mengejutkan, secara spontan Pak Habib memusingkan badan, menghadapkan wajahnya ke arah kami sambil melambaikan tangan. Lambaian tangan itu bukan untuk Datuk, tidak juga untuk saya. Lambaian tangan itu milik anak saudaranya, Tajuddin yang berdiri di belakang Datuk. Dia panggil kamu, pergi cepat, tutur Datuk. Tanpa banyak soal, berlari anak Tajuddin menuju ke arah Pak Habib dan terus berdiri di sisi pamannya. Tiada arahan yang dikeluarkan oleh Pak Habib untuk Tajuddin. Dia membiarkan dulu anak saudaranya memperoleh ketenangan dan keyakinan diri. Kamu beri salam, itu arahan Pak Habib untuk Tajuddin yang dapat ditangkap oleh gegendang telinga saya dan Datuk. Tanpa berlengah walau sedetik pun Tajuddin terus memberi salam dengan nada suara yang cukup lantang sekali. Tiada jawapan yang diterima. Salam segera diulangi untuk kali kedua dan ketiga. Hasilnya tetap sama. Datuk kelihatan resah sekali. Dalam saat begini, dia merasakan tidak wajar berada jauh dari Pak Habib. Mari Tama. Bahu kanan saya segera dicuit dan kaki segera melangkah mengikut Datuk menuju ke arah Pak Habib dan Tajuddin yang masih tidak bergerak di depan pintu surau. Ada masalah? Datuk ajukan pertanyaan. Pak Habib membisu, Tajuddin menggigit bibir. Macam ada sesuatu yang difikirkan oleh Pak Habib dan Tajuddin. Datuk pun segera mengulangi pertanyaan yang sama. Sudah diberi salam 3 kali berturut-turut, tak ada jawapan. Peliknya pintu pula dikunci dari dalam, terdengar suara Pak Habib seperti merungut. Saya hanya menggigit bibir. Turut merasa bimbang dengan situasi yang dihadapi. Agaknya tak ada orang di dalam, komen Datuk bersahaja. Tak mungkin tak ada orang di dalam. Saya tengok sendiri dia masuk ke dalam masjid, selepas dia mengejar Kamarul dengan parang panjang. Agaknya dia dah bunuh diri, tekanan nada suara Tajuddin keras sekali. Semua berada di situ saling berpandangan, kepala masing-masing terus digayuti dengan 1000 persoalan. Matahari terus bersinar garang. Kicau murai sudah lama berhenti, begitu juga dengan nyanyian reriang. Nasib baik kehadiran dan kegemparan yang dibuat oleh lelaki berambut panjang tidak tersebar merata-rata, sekadar berlega-lega di kawasan rumah dekat surau sahaja. Dan jumlah orang yang mengetahuinya juga agak terhad. Biar saya uruskan, Datuk segera melangkah mendekati pintu surau yang bertaut rapat. Salam yang diberi tidak mendapat jawapan. Langkah kedua yang dilaksanakan oleh Datuk ialah menolak daun pintu dengan ibu jari kiri. 3 kali tolak. Daun pintu tidak berkuak. Dikunci dari dalam, terhambur kata dari Datuk. Pak Habib anggukkan kepala. Setuju dengan pendapat Datuk. Saya sudah mula bosan berdiri di muka pintu surau yang bertutup. Panas pagi yang kian menyengat membuat badan berpeluh dan terasa bergetar.
Tajudin yang saya duga menghadapi rasa bosan seperti saya kelihatan menarik nafas dan menguap panjang. Kelopak matanya mula berair. Dalam keadaan yang serba tidak menyenangkan itu, terdengar bunyi sesuatu di dalam surau. Saya dan Tajudin berpandangan. Pak Habib memberi isyarat supaya kami menumpukan perhatian terhadap bunyi tersebut. Setelah diamat-amati, saya berpendapat dan yakin bahawa bunyi itu adalah bunyi telapak kaki seseorang sedang berjalan dalam surau. Saya harap pendapat saya itu tidak jauh berbeza dengan pendapat Pak Habib, Datuk dan Tajudin. Tidak lama berselang terdengar suara orang bercakap dalam logat bahasa yang sukar difahami. Cuaca panas yang kian meninggi mengundang bintik-bintik peluh di hujung hidung. Suara dari dalam surau bertambah kuat. Kepala terasa sakit mendengar kata-kata yang diluahkan. Orang itu membaca mentera bercampur dengan bahasa Arab, Melayu dan Jawa kuno, cetus Pak Habib. Datuk tidak memberikan sebarang komentar. Cuma kelopak matanya kelihatan mengecil sementara gigi atas dengan gigi bawah terus bergeseran yang menghasilkan bunyi seperti batu kerikil berlaga sama sendiri. Tajudin tunduk merenung tanah, berusaha mencari akal untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Sahabat fikirlah sendiri, baik buat sahabat baiklah buat saya. Pak Habib meletakkan keputusan di tangan Datuk. Baik, kalau itu hajatnya, pendek Datuk menjawab. Pak Habib dan Tajudin segera memberi laluan pada Datuk. Satu beban besar yang harus dipikul dan diselesaikan oleh Datuk. Kalau terlajak langkah buruk padanya. Datuk berdiri tenang di pintu. Macam tadi juga Datuk terus menghambur salam sebanyak 3 kali. Bersama ketukan di pintu bertubi-tubi. Datuk tidak menerima sebarang reaksi dari dalam surau. Perlahan-lahan Datuk toleh ke arah Pak Habib sambil anggukkan kepala. Dengan pantas Pak Habib membalas anggukan Datuk itu dengan mengangkat tangan kanan separas dada. Artinya, Pak Habib merestui dengan apa juga keputusan yang bakal diambil oleh Datuk. Tindakan selanjutnya sungguh melucukan. Datuk bertindak macam kanak-kanak main tepuk-tepuk pohon. Datuk pula melekatkan telapak tangan kirinya ke atas daun pintu sebelah kanan. Beberapa detik berikutnya daun pintu sebelah kiri terkopak sendiri. Seorang lelaki, berusia awal 30-an, berambut panjang berdiri di muka pintu surau dengan sebilah parang panjang di tangan. Hujung parang menikam lantai surau. Sekujur tubuh Datuk ditatap atas bawah. Dia tersengih panjang. Sepasang bibirnya dicuihkan ke depan, macam muncung ikan gelama kehabisan udara. Lelaki itu mempelecehkan Datuk. Satu kejutan, lelaki itu menghempaskan daun pintu sekuatnya. Tubuhnya hilang di balik pintu surau. Lelaki itu mengulangi ungkapan bahasa yang pelik di dalam surau. Kami bertiga menarik nafas panjang. Kekecewaan terbayang di muka Pak Habib. Kurang ajar, Tajudin melempiaskan kemarahan. Sabar, Pak Habib menenangkan perasaan anak saudaranya. Datuk pun mengeluarkan arahan, minta kami bertenang. Jangan bertindak terburu-buru, berkeras kalau lelaki itu bertindak luar batas kemanusiaan. Dalam saat beringat dan berjaga-jaga itu, daun pintu surau bergerak perlahan-lahan. Datuk mendekatkan hujung jari telunjuk ke bibir, kemudian jari telunjuk dihalakan ke arah daun pintu yang bergerak amat perlahan sekali. Andainya tidak diperhatikan dengan teliti, tidak ada sesiapa yang menyangka daun itu bergerak. Lihat, bisik Datuk. Serentak kami mengangguk. Daun pintu terhempas ke jenang. Lelaki berambut panjang berdiri di depan kami. Keadaannya sudah jauh berbeza dari tadi. Kalau tadi dia mengenakan pakaian hulu balang, kini keadaan menjadi sebaliknya. Tengkolok ditukar dengan kopiah putih, berlilit kain serban. Seluar dan baju hulu balang perang digantikan dengan seluar dan baju labur, macam pakaian orang Afghanistan lalu dibalut dengan jubah hitam. Ada mata rantai tasbih tersangkut di hujung jari. Wajahnya agak ceria dan memperlihatkan sikap persahabatan. Langkah teratur penuh kesopanan. Pendek kata, wajah amat jauh berbeza dari watak sebelumnya. Lakonannya sungguh hebat, bisik hati saya. Cepatnya berubah, bisik Tajudin pada saya. Diam, jangan banyak cakap, tengok dan lihat apa yang mahu dibuatnya. Kata-kata itu Datuk arahkan untuk Tajudin dan saya yang suka memberi komen. Ada kalanya, komen yang dikeluarkan tidak kena pada tempat dan waktunya. Kamu bertiga datang nak jumpa aku, mahu belajar dari aku. Memang bagus kalau itu hajat hati kamu semua.
Aku tengok banyak perkara tidak betul jadi amalan di sini. Tiba-tiba sahaja lelaki itu bersuara dengan wajah yang serius. Hujung jubahnya digerakkan ke kiri dan ke kanan. Tasbih di hujung jari turun naik mengikut gerak jarinya. Banyak membuat amalan yang tidak betul, tambahnya. Muka Datuk dan Pak Habib direnung agak lama. Anak matanya bergerak menelanjangi wajah Tajuddin. Kamu orang baik kerana membenarkan aku duduk di sini, tetapi amalan kamu jadi rosak kerana bersubahat dengan orang yang melakukan perbuatan salah. Lelaki itu berhenti bercakap. Anak matanya masih terdampar ke wajah Tajuddin. Datuk dan Pak Habib terus membatu, tidak mahu campur dalam urusan tersebut. Tajuddin merasa dirinya keseorangan. Saya pula tidak mahu menentang biji mata lelaki itu yang saya kira ada kuasa untuk melemahkan semangat seseorang. Maafkan aku kerana menghalau orang dengan parang. Kamu mahu tahu sebabnya? Lelaki itu menyoal Tajuddin. Kerana terdesak dan tidak tahu berbuat apa-apa, Tajuddin terus anggukkan kepala. Sebabnya, dia sembahyang lepas waktu subuh. Lepas subuh tak ada sembahyang lagi, kata lelaki itu riang. Cara dia memberi penjelasan kelihatan bergaya sekali. Macam seorang guru agama menerangkan sesuatu pada anak muridnya. Datuk dan Pak Habib terkejut dan mula dapat mengesan sesuatu yang kurang dalam diri lelaki tersebut. Tajuddin yang tadi merasa cemas dan tidak tentu arah, bagaikan mendapat semangat baru bila mendengar perkataan sesat. Tajuddin mengambil keputusan untuk memberikan penjelasan sebenar tentang sembahyang duha yang mahu dilakukan oleh Kamarul yang diburunya tadi. Ketika Tajuddin mahu membuka mulut, Pak Habib bertindak pantas menahan Tajuddin bercakap. Biarkan dia bercakap, dari situ dapat kita sukat ilmu yang ada dalam dadanya, dapat kita nilai dirinya dari golongan mana. Itulah yang dibisikkan oleh Pak Habib ke telinga anak saudaranya. Nasihat itu diterima oleh Tajuddin. Sudah hampir setengah jam berdiri di pintu surau. Masalah yang kusut masih belum dapat diluruskan. Asal-usul lelaki berambut panjang masih belum dapat dikesan. Tujuan dan matlamatnya tumpang berteduh di surau masih belum diketahui. Dalam situasi tanpa hujung membuat perasaan saya jadi resah semacam. Matahari kian meninggi, pahang panas terasa menggigit setiap inci kulit. Bintik-bintik peluh terus membesar dan kembang. Tiada lagi kicau murai, diganti dengan burung helang sewah terbang rendah bersama suara yang nyaring mengintai anak ayam turun 10 bermain di jemuran padi. Panas, rungut saya sendirian. Serentak dengan itu, lelaki berambut panjang mengubah kedudukan dirinya. Dari berdiri terus duduk bersila di depan pintu surau. Melihat 4 lelaki yang berada di depannya, tidak memberikan sebarang komen atau menyanggah pendapatnya. Dia menduga apa yang diluahkannya dapat diterima oleh Pak Habib dan Datuk. Saya dan Tajuddin tidak terkecuali. Dunia sudah cukup tua, sudah berjuta tahun tak lama lagi dunia kiamat. Sebelum kiamat, sebelum Imam Mahdi datang, marilah kita bertaubat. Kita pergi ke tempat yang jauh dan sunyi untuk melakukan amal ibadat. Di sana tak sembahyang. Lelaki itu memulakan ceramah. Datuk resah sekali. Aku nak ajak kamu ikut aku ke tempat tersebut. Tak payah amalkan rukun Islam yang 5. Cukup hanya menyebut Allah saja, tambahnya sambil merenung ke arah Pak Habib dan Datuk yang kelihatan macam orang bodoh. Gila, jerit Tajuddin. Lelaki berambut panjang terus bingkas bangun, mencapai parang panjang di sisinya, bagaikan helang menyambar anak ayam di tepi jemuran. Dia melompat ke arah Tajuddin dengan parang terhunus di tangan. Keadaan menjadi kelam kabut sekali. Saya segera lari ke bahagian tepi surau untuk menyelamatkan diri. Rupa-rupanya, Tajuddin berlindung di tempat yang sama. Berhenti, suara Datuk yang bergema itu membuat lelaki berambut panjang berhenti memburu Tajuddin. Dia mengubah haluan menerpa ke arah Datuk. Saat dia menghayunkan parang panjang ke bahagian leher Datuk, Pak Habib datang dari sebelah kanan. Dengan satu jentikan dari Pak Habib di pangkal cuping telinga kanan lelaki berambut panjang, seluruh tubuhnya menjadi lemah. Parang di tangan terlepas dan lelaki berambut panjang rebah terkapar di halaman surau.